Hmm, Okey. Baik, boleh nampak kan? Ada satu set soalan yang Ustazah bagi. Tadi lain ada jawab dah? Atau dah tengok dah soalan tu? Okey, ada Okey, tak apa. Kita hari ni kita ulang kaji lah. InsyaAllah kita macam apa, tengok baliklah keseluruhan berkenaan dengan kertas Lughatul Quran lah. Baik, yang pertamanya, kita hari ni murajaah ni dalam bahasa Arab, dan dalam bahasa Melayu dia maksudnya ulang kaji lah, revision. Okey, baik. Okey, yang pertamanya pengenalan kertas lah. Ini sebagai kita kata sekali imbas lah, sekali lalu. Sebab dah nak periksa kan, jadi Ustazah masuk je lah tentang kertas ni. Ini muka depan lah. Ini kalau pernah tengok, beginilah yang rasmi. Okey, mungkin ada kelainan sikit pada percubaan. Percubaan mungkin tak macam ni. Okey, tapi ini yang rasmi. Ini adalah apa yang perlu kita tahulah untuk kertas peperiksaan. Ada nombor kad pengenalan dan angka giliran. Kemudian ada kod mata pelajaran. Yang ini pentinglah, selalulah Ustazah ingatkan murid-murid. Kalau kita dapat kertas periksa, kita kena tengoklah kod mata pelajaran dengan tahun, bulan dan masa tu. Sebab apa? Sebab benda tu penting. Takut kita dapat kertas yang lain tahun ke, atau lain subjek ke kan. Jadi kena pulangkan dan beritahu pada pengawas. Biasanya dia akan ingatkan untuk ceklah muka hadapan kertas. Okey, kemudian ada bahagian pemarkahan dan jumlah halaman bercetak. Yang ini pun selalu juga Ustazah ingatkan pada murid-murid tentang jumlah halaman bercetak. Sebab apa? Sebab ada kes halamannya tidak ada tulisan kan, kosong kan. Jadi kalau kita dah jawab tiba-tiba kosong, susahlah juga kan sebab masa. Okay, jadi pastikan cek lah. Ni pun pengawas biasa akan ingatkan lah. Okey, ini sekali lalu saja. Kemudian bentuk soalan kertas bahasa Arab. Okey, kita go through lah satu-satu sekali imbas. Okey, kalau lihat dekat situ, dekat nota awak tu ada item. Item ni maksud dia, okey, soalan. Soalan yang ada dalam kertas peperiksaan bahasa Arab Lughatul Quran ni lah. Dia ada 12 semuanya. Okey, ada 12 pecahan. Okey, untuk item yang pertama ni, nombor 1 ni, kalau tengok ada soalan nombor 1 sampai 10. Yang ini macam kita jawab alif ba jim dal tu kan, pilihan jawapan tu kan, objektif tu kan. Yang ini tandakan 1 sajalah. Kalau kata kita salah jawab, lepas tu kita nak padam, kena padam elok-elok. Ini berdasarkan pengalaman sebab ada dia tak padam bersih. Jadi mengelirukan pemeriksa. Takut nanti tak ada markah ataupun salah. Jadi kita padam bersih lah. Itulah untuk objektif pilihan jawapan. Baik, untuk item kedua sampailah item nombor 12 tu, itu jenis-jenis soalan lain lah. Soalan pelbagai maksud dia. Okey, kita tahu kan bahasa Arab ni dia ada dua bahagian kan, bahagian alif dengan bahagian ba kan. Dah pernah jawab jadi dah tahu. Jadi bahagian alif ni kebiasaannya soalan dia adalah soalan yang dia dah ada jawapan, dah dibagi dah jawapan. Cuma kita kena pilih aja. Jadi kat situ, satu boleh jimat masa, satu lagi kena tengok elok-elok lah jawapan. Sebab kadang-kadang mengelirukan juga. Tapi jawapan dah ada. Okey, cari je. Kalau bahagian ba ni, dia macam kena tulis. Maksudnya ada soalan yang tiada jawapan, kita kena fikir. Banyak menulislah di bahagian ba. Okey. Okey, soalan pelbagai ni contoh dia macam ni, isi tempat kosong, okey, dengan jawapan yang betul. Sama ada dia dah bagi jawapan ataupun dia minta kita isi, kan. Kemudian gariskan jawapan yang betul. Ini gariskan ni, ini tentang arahan soalan. Bila arahan soalan gariskan, maka kita kena garis soalan tu. Garis dulu baru nak tulis, nak tulis terpulang. Tapi biasanya tulislah. Kemudian betul salah, padankan, okey. Ini tuliskan jawapan berpandukan gambar pun ada juga. Dia bagi gambar, dia minta kita tulis. Okay? Kemudian susun huruf, keluarkan dari petikan, kategorikan. Dua ini adalah soalan dia dah bagi jawapan, kita kena cari, keluarkan saja. Kategorikan, contoh carilah isim atau fi'lun ke, cari ismul isyarah ke. Okay? Baik. Betulkan yang salah ni jarang berlaku tetapi ada. Contoh kan, dia minta kita betulkan ismul isyarah.
Okey, contoh Contoh ismul isyarah yang dia beri adalah haza hakibatun. Betul ke salah ni? Salah. Kan? Jadi kalau dekat sini kena betulkan. Bila betulkan kita kena tulis hazihi kan? Betul tak? Ini contoh salah satu contoh lah. Ada tu domir. Jadi kita tahulah. Baik. Kemudian buat ayat. Yang ini bermula daripada soalan 51 tu sampai 65. Ia berkaitan dengan tajuk jumlah. Ataupun topik jumlah tu. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Buat ayat ni jumlah kan. Buat ayat susun perkataan jadi ayat yang betul pun sejenis jumlah juga. Okey, kemudian soalan berpandukan petikan ini pemahaman lah. Okey. Baik, ini secara ringkas tentang kertas soalan dan apa yang boleh ditanya dalam kertas soalan Lughatul Quran. Baik. Yang ini ada pada Rania tu adalah contoh arahan lah. Ini Ustazah keluarkan. Boleh baca, boleh ingat dan arahan tu penting. Kalau nak jawab soalan, mana-mana arahan penting. Jadi baca arahan soalan. Walaupun kita faham ke tak faham ke, baca juga. Okey. Kemudian jawab soalan mudah lah. Ini biasanya dalam kertas peperiksaan, mana-mana kertas peperiksaan, dia memang akan bagi aras yang mudah dulu. Maksudnya, dia akan bagi soalan yang senang-senang untuk dijawab lah. Kan dia akan mula dengan yang mudah, kemudian sederhana dan seterusnya. Jadi, dapat soalan mudah tu jawab berhati-hatilah. Okey, jawab. Kalau yang sukar, kita tandakan. Itu tahulah kan Kemudian berhati-hati semasa menjawab sebab kertas bahasa Arab 2 jam lama. Jangan gopoh kata orang kan. Jawab berhati-hatilah. Pastikan ejaan betul. Yang ini penting. Bahasa Arab ejaan kena betul. Kalau salah ejaan, risiko untuk salah tu tinggi. Kemudian ada kertas soalan boleh jadi kertas jawapan. Baik, ini maksud dia apa? Maksud dia bila kita tak dapat jawab kan, boleh silap-silap kertas awak tu. Lepas tu tengok. Sebab itu dibagi 2 jam. 2 jam tu banyak kan. Kalau dah biasa calon dia dapat jawab sama ada dalam masa 1 jam atau 1 jam setengah. Ini mengikut pengalaman lah. Pengalaman menjaga murid-murid peperiksaan. Okey. Jadi jangan kita masa yang berbaki tu jangan ada yang tidur, tak elakkan lah. Kita boleh selak-selak kertas tu. Sebab boleh jadi ada perkataan yang boleh jadi jawapan kan pada kita punya soalan yang tak berjawab ke contoh. Baik. Boleh Rania? Kita nak pergi dekat soalan latihan tu. Ni saya dah stopkan share. Saya nak share kertas kertas latihan ujian tu. Baik sekejap Okey, nampak tak? Ini sebab dia lain sikit lagi tadi tu. Sekejap. Boleh nampak Boleh. Baik. Ini soalan item yang satu tadi lah. Yang pertama tu kan yang pilihan jawapan. Kalau yang ni kena pilih satu sahaja. Baik, kita mula menjawab lah. Ma ma'ana kurunbun fil lughatil malayuwiyah. Apa maksud kurunbun tu? Jawapan dia yang mana? Kurunbun maksud dia apa kurunbun? Kubis. Kubis. Jadi tandakanlah jawapan kubis lah Kemudian huma. Okey, yang ini domir. Dapat jawab dah yang ni. Huma. Tengok huma. Domir itu jenis apa? Domir itu jenis lelaki ke perempuan. Dua-dua boleh kalau untuk huma. Kemudian huma ni dua. Bila dua, tanda dia apa? Alif nun. Ya, alif nun. Jadi kena cari jawapan yang ada alif nun. Yang tiada alif nun, kita boleh pangkahkan dulu. Macam tu kan? Jadi kat sini bila kita pangkahkan banyak-banyak ni, dapat dah jawapan dia iaitulah tajiro ni. Huma tajiro ni. Tajiro ni maksud dia peniaga Tajiro ni dua orang peniaga lah. Okey. Baik, seterusnya nombor 3. Tempat kosong qaimat. Baik, dekat sini tanda dia apa? Alif ta. Alif. Bila alif ta ni untuk perempuan ke lelaki? Perempuan. Ya, perempuan yang ramai kan. Jadi kita kena tengok pilihan jawapan kita. Huwa. Huwa tak sesuai sebab dia
seorang. Huma, dua orang. Anti, seorang. Jadi jawapan dia antunna. Kalau huwa, tanda dia apa, Rania? Tak ada tanda kan? Maksudnya tiada tambahan huruf kan? Kalau huma, alif nun tadi. Kalau anti pun sama, tiada tambahan huruf kecuali ada ta marbutah di hujung perkataan. Untuk perempuan lah yang seorang. Baik, seterusnya. Hatani haulai zalika. Al-kalimat, perkataan-perkataan al-atiyah di atas tersebut, maksud dia min anwa' daripada jenis. Okey, hatani haulai zalika ni daripada jenis apa? Ad-dhamairu Dal. dal. Okey, ismul isyarah. Ya, sekarang kalau tengok pattern soalan kan, dia ada soalan begini. Sebab itu kita kena tahu tajuk-tajuk yang kita pelajari tu, topik-topik yang kita pelajari tu, kena tahu maksud dia dan kena tahu apa dalam topik itu. Sebab sudah tengok sekarang ni ada soalan begini. Okey. Kalau sebelum-sebelum ni tahun 2018 dan ke bawah tu jarang-jarang. Tapi sekarang dia dah tanya soalan macam ni. Jadi kena tahu tajuk. Baik, ayin fi ma ya'ti min ismil isyarah al-qaribah. Dia nak ismil isyarah qarib. Qarib ni dekat kan, betul tak? Jadi dekat ni, yang mana satu yang dekat? Zanika ke haulai ke ulaika ke zalika? Zalika. Zalika, sekejap saya bagi tahu Kalau yang dekat, dia ada dua kan. Satu jauh, satu dekat. Kalau yang dekat, kita kena ingat yang dekat ni dia ha. Ha. Kalau salah. Okey, saya ingatkan pada murid-murid, kalau dekat dia ha. Jadi apa-apa yang ada ha depan dia dekat lah. Haza, hazihi, hatani, hazani, haulai. Jadi jawapan dia haulai. Yang dekat ingat ha. Macam orang gelak tu, macam tu. Jadi selain ha ni semua jauh. Jadi jawapan dia ba, haulai. Okey, mereka. Ataupun ini, yang dekat lah ini untuk ramai. Ini untuk jamak. Jam'un, ramai atau banyak. Okey. Baik, nombor 6. Al-muallimatu ma'as salamah ya Aisyah. Aisyah jawab apa? Tempat kosong ya muallimati. Ila liqa ke ma'as salamah ke syukran ke afwan? Ila liqa. Ila liqa. Ini dalam tajuk lughatul fasli kan? Ni pun kena tahu ni. Yang ila liqa, syukran, afwan tu, assalamualaikum, waalaikumsalam, tafadhali tu, itulah dia. Baik. Nombor 7. Sab'atun wa ishrun, thamaniyatun wa ishrun, tempat kosong, salasun. Jawapan apa dekat situ? Selepas thamaniyatun. Tis'atun wa ishrun. Okey, tis'atun wa ishrun. Baik, ini nombor lah. Seterusnya, mal yaum ba'da. Tulis apa, kita kalau salah satu cara nak jawab, kita letakkan apa kata tanda lah pada kata kunci. Mal yauma ba'da yaumil arbi'a. Ba'da ni maksud dia apa? Ba'da. Selepas kan? Jadi selepas hari Rabu, hari Khamis. Khamis lah. Jawapan dia ba. Baik. Al-Isra' wal Mi'raj fi syahri Rajab. Rajab. Okey. Nombor 10. Aidul Muallimin fi syahri Mayu. Okey, bagus. Ahsanti. Kemudian soalan 11 sampai 15. Da' khattan. Bila kata da' khattan, tahta al-ijabah as-sahihah, maka kena letakkan garis lah. Yang ini mesti letak garis sebelum tulis jawapan. Baik, hal tempat kosong tabibatun. Kalau lihat dekat pilihan jawapan, ni semua tentang dhamir. Jadi kena tahulah dhamir tu ada apa? Ada lelaki atau perempuan. Kemudian dhamir tu ada yang satu, ada yang dua, ada yang banyak kan? Yang jamak. Kena tahu pula tanda dia. Tanda untuk satu tak ada apa-apa tambahan. Tanda untuk dua ada alif nun. Tanda untuk ramai ada waw nun atau alif ta. Ini kalau ismun. Kalau fi'lun, dia sama jugalah, tanda dia lebih kurang. Okey? Dan kalau fi'lun ada dua jenis kan? Kita belajar kan? Ni kita terus ulang kaji sekali lah ni. Ada fi'lul madhi dengan fi'lul mudhari. Kan? Ni semua berkaitan dengan dhamir ni.
Ada fi'lul mudhari'. Okey, fi'lul mudhari'. Okey, tayyib. Baik, kita tengok soalan lah. Hal tempat kosong tabibatun. Jadi mana satu? Anta ke anti? Anti. Anti sebab dia perempuan. Baik, nombor 12. Tempat kosong nazhabu. Ana ke nahnu? Nahnu. Okey, nahnu Tengok dekat sini tanda dia nun, nazhabu. Ini fi'lul mudhari'. Okey. Present tense tu yang sedang berlaku. Baik, nombor 13. Tempat kosong qaimun fil fasli. Qaimun. Hiya ke huwa? Okey. 14. Tempat kosong najihuna fil imtihan. Hum. Hum tempat tanda dia ni waw nun ni. Najihun orang-orang yang berjaya. Okey, 15. Tempat kosong akulu al-hubza. Akulu. Ana. Okey, ini pun sama fi'lul mudhari'. Akulu. Okey. Baik. Ahsanti. Seterusnya as-soal rakam 16 sampailah 20. Dia nak asma'al fawakih. Okey, ma haza? Ini gambar apa ni? Burtuqalun. Burtuqalun limau. Macam tu. Okey. Baik, hal haza bitikh? La, hazihi gambar. Farawilatun. Okey, farawilatun Baik, hal haza manju? La, haza gambar apa ni? Tufahun. Tufah. Okey, satu lagi untuk bahasa Arab. Kalau kita tak pasti baris, tak apa kalau tak letak. Tapi kalau kita tahu, sebaiknya letak Ma haza. Ni apa ni? Haza Mauzun. mauzun Baik. Hal haza babaya? La. Haza apa ni? Inabun. Ainabun. Okey. Satu lagi kalau bahagian soalan begini, ejaan lah. Ejaan kena betul kalau salah, boleh jadi salah kita punya kertas lah jawapan. Baik, yang ini pula hawil, maksudnya tukar. Yang ini jarang soalan ini, tetapi ada sudah lihat keluar hawil al-fi'l al-madhi ila al-fi'l al-mudhari'. Dia nak suruh tukarkan fi'lul madhi dekat bawah ni yang past tense ni kepada fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari' ni kena ingat dia ada tambahan huruf dekat depan satu, kemudian dia punya perkataan, kemudian ada tambahan huruf di belakang satu. Kebiasaannya begini. Okey, tapi yang pasti dia ada tambahan huruf dekat depan. Baik, kalau zara'a, macam mana nak tukar kepada fi'lul mudhari'? Ambil yang mudah sahaja, apa dia? Zara'a ni fi'lul madhi kan, tukar kepada fi'lul mudhari'. Boleh Rania? Tambah ya kat depan. Macam tu je. Tambah ya dekat depan. Jadi yazra'u. Yazra'u. Yang ni? Sama, tambah saja. Macam tu. Yaktubu. Kalau kita tak yakin nak buat jenis fi'lul mudhari' yang lain, kita buat je yang ni. Sebab ini dah jadi fi'lul mudhari'. Yang ni pun sama. Yarkabu. Macam tu. Okey. Ini pun samalah. Yamsahu. Kalau kita nak buat yang lain pun tak ada masalah. Asalkan betul lah. Yang ini pun sama. Bubuh aja ya. Nak tukar ta boleh. Tal'abu. Okey. Ini dah jadi fi'lul mudhari'. Okey. Nampak macam susah aja. Sebenarnya senang. Okey. Baik. Seterusnya. Ini. Ini adalah soalan jam yang popular juga dah ni. Suruh lukis ni. Da' al-aqrab. Maksudnya jarum jam tu dia suruh letak. Dia suruh lukis lah. Okey. Ini 2 tahun kebelakangan ni banyak jugalah soalan begini jam ni. Okey. Baik. Kalau macam ni untuk jam, tahu kan macam mana nak buat kan? Jam ada 2 bahagian, kan? Yang sebelah sini wa, yang sebelah sini illa. Okey? Kemudian kalau wa ni straightforward aja kan? Jawapan dia terus saja. Kalau ada kata 2 suku, kita letaklah dekat 2 suku. Saniyah wa ruba', kan?
Kalau dekat sini yang jadi keliru, dekat illa ni. Sebab apa? Dia macam ada tolak-tolak sikit. Okey, tapi satu yang Ustazah boleh kongsikan, kalau Rania tahu tak apa, teruskan. Tapi ini satu perkongsian lah. Kalau dia bagi gambar, kan, soalan tu bagi gambar. Dia suruh kita cari perkataan. Gambar, lepas tu dia nak perkataan, kita kena tambah satu untuk jawapan dia. Tapi, okey, kalau dia tu daripada perkataan, macam contoh yang ini, kemudian dia suruh kita lukis jarum jam. Okey, dia suruh kita lukis ataupun dia nak suruh kita cari angka. Kita kena tolak satu. Jadi, kalau dekat sini dia bagi perkataan. Kemudian nak suruh lukis. Ini terjadi untuk illa sahaja. Kita buat dulu satu-satu. As-sa'atu as-saniyatu tamaman. Pukul berapa ni? 2 tepat. 2 tepat. Lukis elok-elok 2 tepat. Macam tu. Okey. Baik. As-sa'atu al-khamisatu wan nisfu. Yang ada wawa ni semua teruskan nanti jawab. Berapa tu? Pukul berapa ni? 5:30. 5:30 lah Wan nisfu maksudnya setengah. Baik, seterusnya. As-sa'atu tasi'atu war-rub'u. Pun wa juga. Terus. Pukul 9. Cukup. Macam tu Baik. Ini nampak ada ilah. Ada ilah ni kena hati-hati sikit lah. As-sa'atu al-ashiratu illa rub'a. Berapa kalau jarum jam? Kalau dibagi perkataan, pukul apa tu? 11:45. Bukan. Sekejap. Macam ni Illa rub'a kita tahu kan. Bila nak dapat soalan macam ni, kita terus saja lukiskan jarum panjang dia dulu. Okey, dia nak illa rub'a. Illa rub'a 45. Okey, Rania jawab tadi 45. Lukis dulu 45. Okey, sekarang ni dia bagi perkataan. Bagi perkataan, kita nak kena lukis jarum, kita kena tolak satu. Bila dia bagi perkataan, kita kena tolak satu. Maksudnya al-ashirah ni 10. Tolak satu berapa? Daripada 9. Jadi jawapan dekat sini adalah pukul 9.45 Maksudnya 15 minit lagi nak pukul 10. Macam tu. Okey? Jadi kalau dia bagi perkataan, kita tolak satu. Gambar tambah satu, perkataan tolak satu. Okey? Baik, kita cuba yang ini. Cuba Rania jawab yang ini. As-sa'atu al-wahidatu illa sulusa. Nampak illa sulusa, kita tahu dah dia berapa. Jadi kita letak dulu jarum panjang untuk illa sulusa. Illa sulusa jarum panjang dekat mana? 8. 8. Letak dulu 8. Baik, kemudian kita tengok. As-sa'atu al-wahidatu. Macam mana kita nak buat as-sa'atu al-wahidatu dekat sini? Berapa ni sebenarnya? 12. 12. Tolak satu Jadi dia 12. Saya ingat dah. 12.40 jawapan dia. Lagi 20 minit nak pukul 1. Macam tu. Okey, kalau dalam bahasa Melayu lah. Bahasa Arabnya begini. Jadi untuk jam, kalau ada illa, kena berhati-hati. Kalau dia bagi dalam bentuk perkataan, suruh kita lukis atau suruh kita cari angka, kena tolak. Kalau dalam dia bagi gambar jam, dia suruh kita cari dia punya jawapan dalam perkataan, kita kena tambah jam itu. Okey, macam tu saja. Baik. Katalah kan dia bagi macam ni kan. Okey. Lukis sekejaplah gambar jam. 3, 6, 9, 10, 11, 8, 7. Okey, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, dia bagi macam ni. Okey. Pukul berapakah ini? Kalau macam ni, dia dah ada illa kat situ. Illa apa tu? Kat 50. Kalau dekat 50, illa apa kita sebut? Illa asyara. Kan? Illa asyara daqa'iq. Maksud dia, kecuali 10 minit. Tapi kalau kini dia bagi jarum, dia bagi gambar. Tadi kita kata kalau dia bagi gambar, kita kena tambah satu. Jadi kat sini 3 tambah 1 berapa? 4. Jadi jawapan dia dekat sini
pukul ar-rabi'ah illa 10 daqa'iq. Pukul 4 kecuali 10 minit. Maksudnya pukul 3.50. Macam tu Kalau dia bagi gambar, awak kena tambah dekat jam tu. Tapi kalau dia bagi perkataan, kita kena tolak dekat jam. Macam tu sahaja. Okey? Itu salah satu cara lah. Tapi kalau kita tahu, baca je jam tu, kita dah tahu, teruskan, tak apa. Dia jadi masalah dekat Ila ni. Ila tu yang selalu keliru. Jadi macam tu lah kalau untuk Ila. Baik, boleh Rania Boleh. Okey, baik kita letak ni soalan nombor 31. 31 sampai 35 dia minta kita letak tanda ni dan ni lah untuk perkataan yang betul, ini untuk perkataan yang salah ataupun ayat yang salah. Baik. Kena tengok satu-satu. Yang ini sebab tu dia bagi 2 jam ni, dia suruh kita teliti soalan tu. Okey, zahabat Aliyu ilal qa'ah. Betul tak betul ayat ini? Tengok Salah. domer, tengok dia punya tu sekali. Tengok domer, tengok ayat dia, tengok dia punya kata kerja yang dia guna. Dan tengok perkataan isim. Macam tu kena tengok satu-satu, kena tengok sesuai ke tak sesuai. Sebab dia macam ni. Kalau ayat dalam bahasa Arab, kalau dia muzakkar, sebelah dia pun kena muzakkar, lelaki. Kalau dia muannas, sebelah dia pun kena muannas. Macam tu dia tak boleh campur-campur. Ini untuk perempuan lah. Jadi tengok ini, zahabat Ali, betul ke salah? Zahabat Aliyu. Salah. Salah. Sebab apa salah? Zahabat ni untuk perempuan. Ini ta sakinah ni untuk perempuan sahaja ada. Okey? Tapi tiba-tiba nama Ali. Jadi salah lah. Sepatutnya Zahabat Fatimah ke atau Zahaba Ali ke baru betul. Okey, baik ni. Huwa Ruqayyatun. Ini nampak dah salah dia kan? Sebab apa? Sebab Ruqayyah ni perempuan. Tak boleh guna huwa. Qara'a Ahmadu kitaban fil fasli. Tengok depan ni. Betul ke salah? Betul kan? Okey. Baik, ana asumu. Betul. Betul lah. Sebab ana mesti a juga dekat depan perkataan kata kerja. Baik, tatbuhu al-abu al-aruzza. Tengok yang ini, tengok yang ini. Serasi tak berdua itu, Cewa? Salah ke betul? Betul. Tatbuhu biasa untuk Laki. perempuan kan, betul tak? Biasa untuk perempuan kan, sebab dia ta di situ. Okey, al-abu ni adalah lelaki. Jadi dia tak sama tu. Nampak? Okey, jadi salah Kat sini tak tepat atau salah. Tapi kalau dibuat tatbuhu anta betul Tapi dekat sini maksud dia iaitu abu itu, ayah itu. Jadi salah lah. Tatbuhu al-abu ni untuk perempuan, sepatutnya tatbuhu al-ummu. Kalau yang betul dia lah ibu kan. Baik, boleh Yang ni okey Kalau dapat soalan begini kan, kita kena tengok apa? Tengok kata kerja dan tengok sebelah dia tu. Kemudian macam ni, domer, tengok sebelah dia tu. Biasa macam tu je. Dia kena selari. Lelaki kena lelaki, perempuan kena perempuan. Kalau lelaki dengan perempuan, salah lah ayat tu. Baik. Ismubah. Yang ini. Dia nak kita tulis jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah lah. Macam mana nak kenal jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah apa? Dimulakan dengan apa? Kata nama. Tanya tahu ciri-ciri kata nama apa? Tahu kan? Yang ni salah satulah cara nak ulang kajinya. Kami ulang kaji begini. Datin, dhamir. A tu. Alif, lam. T ni. Tanwin. Ini tanda, tanda-tanda kata nama lah. I ni ismul isyarah. N tu nama orang. Kan? Jadi ini adalah kata nama atau isim. Jadi mana-mana yang bermula dengan 5 ni, maka dia kata nama lah. Dan kata kerja pula yang selain 5 lah. Kata kerja dia biasa ada tambahan huruf di depan atau satu di belakang
Okey, itu kata kerja ataupun dia ada 3 huruf saja dalam dia. Contoh zahaba. Kan? Ini kata kerja. 3 huruf. Atau tadi kita kata ada tambahan huruf dekat depan. Yazhabu. Ada ya. Atau ada dekat belakang. Zahabat. Kan? Contoh. Ini kata kerja lah ni. Okey, baik. Ahmadu yazhabu ilal matar. Ini jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah? Ismiyah. Ismiyah lah Ahmad. Okey, panjang macam mana ayat tu pun. Tengok depan ni saja. Bazinjanun launuhu binafsiji. Ni. Ismiyah ke fi'liyah ni? Ya, ismiyah. Sebab apa? Tanda dia ni tanwin tu. Bazinjanun launuhu binafsiji. Ismiyah. Okey, terung tu warna dia ungu. Binafsiji ni ungu. Baik. Ja'at Zainabu ilal madrasah. Ja'at. Dimulai dengan ja'at. Ja'at ni kata kerja lah. Jadi dekat sini fi'liyah. Taib. Rakam 9 wa salasun. Raja'tu. Ini kata Fi'liyah. kata kerja fi'liyah. Wa ba'da dhalika nombor 40 Muhammadun yatanawalul ghada. Muhammad ni nama orang. Bila nama orang dia automatik ismiyah. Okey. Jadi hakaza. Macam ni lah cara dia nak cari jawapan lah. Kena tentukan depan ni. Okey, panjang macam mana lah ayat tu pun. Depan tu kita tengok. Baik, seterusnya 41 sampai 45. Ini adalah salah satu bentuk soalan yang kita boleh kata sebagai kibat lah, sebab nak fikir. Dia memang tak bagi apa-apa bayangan jawapan ataupun dia tak bagi jawapan cari keluarkan tidak. Kan dia tak adakan kosong ni kan. Jadi kena baca arahan. Khamsah min adawatul istifham. Jadi adawatul istifham je dia punya apa? Clue. Jadi apa dia adawatul istifham yang boleh kita letak dekat sini? Sebutkan Rania adawatul istifham. Man. Okey lagi. Sebut je. Sudah tulis. Ma. Lagi? Aina. Okey. Mata. Lagi satu? Sam. Okey. Ini adalah contoh adawatul istifham. Dia biasa ada 8 atau 9 kan? Jadi biasa dia nak 5 sajalah. Ini contoh soalan yang tidak memberi apa-apa jawapan. Okey, bayangan jawapan. Kena hati-hatilah kalau soalan begini, pentinglah baca arahan ni. Arahan ni kena baca. Baik. Seterusnya, uktub al-a'dad bil arqam. Okey, yang ini dia nak tulis, dia nak minta kita tulis angka lah, nombor. Baik. Samaniyatun wa ishruna. Berapa tu? 28. Okey, 28. Bahasa Melayu pula dah. Okey, 28. Khamsatun wa sab'un. 75. Okey, 75. Baik, mi'atun wa arba'ata asyar. 114. 114. Mudah Mi'atun wa tis'atun wa thalasun. Mi'atun wa tis'atun wa thalasun. 139. 139. Okey. Mi'atun wa sab'atun wa ishruna. 127. Okey, 127. Ini tak ada masalah. Ustaz tengok Rania boleh jawab. Okey, tengok soalan-soalan sebelum ni pun nampak boleh. Okey, jadi teruskanlah. Okey, ini kalau dia minta tulis dari perkataan kepada nombor. Kalau nombor dari perkataan pun boleh kan? Tak ada masalah kan? Okey, kena banyak latihan je sebenarnya. Dia sama je, soalan sama je tiap tahun. Itu juga subjek topiknya. Cuma berlainan lah dia punya ayat tu. Okey, macam tu. Baik, kawin jumalan mufidatan musta'inan bil kalimatil atiyah. Ini maksud dia suruh buat ayat. Okey, hari tu kita dah belajar tentang buat ayat kan, macam mana. Kalau dia satu, kalau dia tanwin, kalau isim tu bertanwin, kita letak hazah hazihi sahaja sudah cukup. Nak guna zalika tilka pun tak mengapa. Kalau dia ada alif lam, kita kena letak kata sifat. Ini yang cantik lah ni, ayat yang cantik. Letak kata sifat kalau perkataan itu ada tanwin. Kita letakkanlah kata sifat pada sambungan ayat. Okey?
Kata sifat dekat sini yang Ustazah boleh kongsikan adalah apa? Baik, jadidun. Kalau perempuan jadidatun lah jadidun, kabirun. Kalau perempuan kabiratun lah. Kalau ayat tu perempuan, muannas. Kemudian mahirun. Ini untuk mahirun, kalau perempuan mahiratun. Baik, jadidun, kabirun untuk benda. Ini hafal yang ini pun dah cukup dah. Mahirun ni untuk orang. Atau kalau kita tahu perkataan mujtahidun, boleh guna. Mujtahidun ni untuk orang. Mujtahidun lelaki, mujtahidatun perempuan. Hafal yang 4 ni pun saja sudah mencukupi lah insya-Allah untuk buat ayat. Boleh guna mana-mana perkataan kan. Baik, yang pertama. Oh, jap. Satu lagi kalau kata kerja. Kalau kata kerja atau fi'lun, kita kena buat apa? Jumlah fi'liyah. Okey, fi'lun, buatlah jumlah fi'liyah. Kalau ni lah, okey. Cadangan sajalah jumlah fi'liyah. Kemudian letak selepas fi'il itu nama orang. Macam tu saja. Ini kalau kita memang tak dapat nak sambung ayat itu dengan sempurna lah, cukup sahaja dengan fi'il dan nama orang. Itu pun telah menjadikan ayat itu satu ayat yang asas, atau dalam bahasa Arab kita sebut jumlah asliyah. Okey, basic sentence. Okey, dia boleh diberi markah lah. Okey, baik. Yang ini as-sayyaratu, perkataan ini ada alif lam. Jadi bila ada alif lam dicadangkan untuk letak kata sifat. Jadi kata sifat mana yang nak digunakan dekat perkataan as-sayyaratu? Pertama sekali tulis dulu dia. As-sayyaratu. Baik, lepas tu Lana nak guna yang mana ni? Untuk benda boleh guna dua benda ni lah. Jadid atau kabir. Mana satu nak guna? Kita ambil lah satu je. Kita ambil jadidatun Okey, buat jadidatun. Allah. Tahu tak maksud sayyarah ni apa? Tahu. Tak tahu. Kan? Itu sebab apa Ustazah berikan yang begini, kata sifat dia siap-siap ni, sebab kan kadang-kadang ada orang yang dia tak tahu maksud. Okey, tapi boleh saja gunakan kata sifat itulah. Kan sayyaratu ni maksud dia kereta. Kereta. Jadi as-sayyaratu jadidatun, kereta itu baru. Macam sampai situ saja. Noktahkan. Macam tu. Dah dapat 2 markah. Katakan jaddatun. Kalau kita tanwin ni, dibagi tanwin kat kita, kita kena letak apa? Macam nak buat ayat jaddatun? Hazihi, kan? Hazihi jaddatun. Ini nenek. Macam tu je. Lepas tu noktahkan. Okey. Ada cara dia boleh buat tau. Dia nak juga buat panjang. Tapi kalau dia mampu, boleh tak apa. Tapi kalau dia panjang-panjang tapi tak salah, rugi kan kat situ. Jadi kalau tak mampu buat panjang atau kita rasa keliru ke, tak yakin ke, buat je pendek macam ni, tak apa. Okey, hazihi jaddatun. Baik, zara'a. Zara'a ni perkataan apa ni? Isim ke fi'il? Fi'il. Fi'il kan. Bila fi'il, cara dia tadi yang Ustazah boleh kongsikan adalah yang pertama, zara'a. Tahu tak maksud zara'a apa? Tak tahu kan? Jadi kita buat je cara tu. Zara'a, tulis jumlah fi'liyah. Zara'a, tuliskan dulu kata kerja itu, kemudian tulis nama orang. Okey, zara'a Ahmadu. Dah berhenti. Noktahkan kat situ. Kalau tak dapat nak sambung, tak apa. Tak payah sambung. Berhenti sampai nama orang tu sahaja. Okey, zara'a ni maksud dia telah menanam. Jadi Ahmad telah menanam. Okey, itu pun dah jadi basic sentence. Sebab dalam bahasa Arab, ini info tambahan dalam bahasa Arab untuk jumlah fi'liyah, okey, ada dua jenis ayat. Ayat yang pertama dia ada fi'lun dengan fa'il. Fa'il ni maksud dia orang yang buat lah. Ini pun dah jadi satu ayat. Jadi dekat sini ada fi'il, ada fa'il, orang yang buat. Okey, dia dah boleh jadi satu ayat lah. Okey, baik. Tapi kalau boleh sambung, nak sambung silakan. Zara'a, kita tahu zara'a menanam. Kemudian kita tulislah Ahmad menanam atau menanam Ahmad al-mauza. Contoh, okey. Pisang kan? Sambung. Kalau tak mampu nak sambung, sampai situ dah cukup.
Okey, baik. Seterusnya qaryatun. Qaryatun ni, macam mana nak buat ayat qaryatun? Ni ada tanwin. Hazihi Hazihi qaryatun. Macam tu je. Lepas tu letaklah titik belakang dia tu. Noktah kan. Okey, kalau nak sambung boleh ke Ustazah? Boleh. Ada calon dia memang gemar sambung. Hazihi qaryatun kabiratun contoh kan. Boleh, tak ada masalah. Tapi kena betul lah. Kalau salah takut salah pula. Okey. Baik, dah dapat 2 markah. Okey. Huma. Okey, kalau dapat domer macam nak buat? Huma. Cuba buat ayat huma. Huma tajironi. Huma tajironi. Kan kita boleh gunalah balik yang kita dapat tadi tu soalan yang ke atas tu. Macam itulah cara nak gunakan kertas soalan. Okey, huma tajironi. Okey. Dapat 2 markah. Baik. Kalau tengok ayat yang kita buat ni pendek aja. Okey. Jadi buatlah seringkas yang boleh. Tapi kita kena pastikan betul itu saja. Kalau kita mampu untuk buat ayat panjang-panjang, ada fi'il, ada fa'il, ada pula objek belakang, silakan. Tapi kalau tak mampu sampai objek dia tu, lepas tu tak mampu nak buat yang fil madrasah, ilal madrasah tu, tak mengapa. Baik, ini susun ayat lah. Susun ayat ni ada cara dia juga. Kita boleh pilih nak buat jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah yang kita pilih, kita kena letak nama orang ataupun kata nama lah dekat depan. Cari nama orang atau kata nama. Kalau nak buat jumlah fi'liyah, kita kena carilah fi'il dan letak yang di depan tu fi'il. Okey, itu saja. Tapi kalau untuk murid-murid, Ustazah cadang buat jumlah ismiyah. Okey, sebab lebih mudah dan risiko untuk salah tu kurang. Okey, sebab ada jumlah fi'liyah kan dia bagi fi'il yang banyak tau. Fi'il yang perbuatan atau kata kerja yang jamak. Yang jamak tu maksudnya banyak. Kalau dia letak dekat depan, ayat tu jadi salah. Okey? Contoh sudah boleh bagi contoh kat sini. Fa'alu. Ini salah ke betul ni? Fa'alu ni 2 orang. Okey? Fa'alu at-talibani. Macam tu kan? Okey, belakang-belakang ayat. Kalau macam ni, okay, dia buat macam ni. Dia letak jumlah fi'liyah ni dekat depan. Fi'il ni dekat depan. Kalau macam ni, salah. Sebab fi'il atau kata kerja bila dekat depan, dia mesti mufrad. Mufrad dia maksudnya satu. Dia tak boleh yang 2, 3, tak boleh. Jadi, pilih untuk buat jumlah ismiyah lebih selamat. Okay. Baik, nombor 56. Al-kursi antuma ala tajlisani. Mana dulu? Cuba Rania buat ayat. Sudah tulis aja jawapan dia. Antuma Okay. tajlisani Lagi, teruskan. ala kursi. Okey. Okey. Nombor 2, 57. Kalau yang ini kena letak kata kerja lah. Kena sesuaikan juga. Kena tengok juga kata ayat itulah macam mana. Mana satu nak letak dulu ni? Okey, abi'u. Perkataan yang berbaris di bawah, perkataan yang berbaris dekat bawah wajib di hujung. Jadi selain yang berbaris di bawah ni bolehlah letak dekat nombor 2, nombor 3. Jadi kalau ini abi'u, mana yang nombor 2? Abi'u basala fi asuki. Okey. Ini baris bawah mesti kat ujung. Okey, dia selepas kata sendi tu. Al-basal ni apa basal? Sejenis sayur-sayuran. Basal tu apa? Bawang. Bawang. Saya beli. Saya jual bawang. Abi'u maksudnya jual. Saya jual. Baik, nombor 58. Fi as-safinah al-bahri tajri. Okey, ni kita boleh buat kata nama ataupun jumlah ismiyah. Okay. Mana satu nak letak dulu ni? As-safinah. Okey. Tajri. Fil bahri.
Okey, fil bahri. Okey, as-safinah tu maksud dia kapal berlayar di lautan. Okey, bahari tu laut lah. Safinah tu kapal. Okey, seterusnya nombor 59. Ni mudah lah ni. Apa dulu kat depan kalau ayat macam ni? Hazihi. Okey. Sayyaratun. Saya Sayyaratun. ratun jadi datun. Ini yang tadi boleh guna untuk ayat yang ke atas tu. Nampak? Dia ada perkataan sayyarah juga ni. Sayyaratun jadi datun. Okey, baru kereta ini baru ataupun ini kereta baru. Okey. Baik, ni nombor 60. Askunu fil Madinah. Okey, askunu fil Madinah. Saya tinggal. Askunu saya tinggal. Ini daripada ana. Okey. Dah selesai untuk susun ayat. Baik, sekarang kita cuba yang ini pula lah. Untuk soalan qit'ah ataupun petikan. Okey. Yang pertama sekali nak kena buat, baca dulu dia punya soalan. Okey, ini cadangan lah. Kalau nak buat boleh. Baca dulu soalan dia. Sebab apa kena baca dulu soalan? Sebab bila dah baca soalan, kemudian baru baca petikan, okey, kita mungkin akan ternampak perkataan-perkataan daripada soalan tadi tu kan dalam petikan yang kita sedang baca. Sebab itulah baca soalan dahulu. Kalau bahasa Melayu pun dulu sekolah, cikgu ustazah pun cakap macam gitu. Okey, baca dulu soalan dulu. Okey, kemudian dah baca soalan, baru kita baca petikan. Baik, kita baca sekali lalu. Ma'aman zahabat salwa ila hadikatil hayawanat. Okey, ada perkataan zahabat dekat situ. Mata zahabat salwa ila hadikatil hayawanat. Mata zahabat. Okey. Kemudian aina taqa'u hadikatul hayawan. Ada perkataan taqa'u. Okey. Baik, nombor 64 tarjim. Ini terjemahlah. 65 mata raja'at salwa wa ailatuha ila baitiha. Ada perkataan raja'at, ada ailah, ada bait. Okey. Baik, kita pergi dekat petikan. Okey, soalan pertama. Soalan pertama jawapan mesti dekat atas. Satu, soalan pertama, kedua, jawapan dia mesti dekat baris atas. Kemudian 3, 4 dekat baris tengah-tengah dan yang terakhir biasanya di bawah lah. Baik, ma'aman zahabat. Okey, kita bacalah. Zahabat salwa ila hadiqatil hayawanati ma'a a'ilatiha fi utlatil madrasiyati al-madiyah. Okey, ma'aman zahabat. Ma'a siapa? A'ilatiha. Kan? Fi utlatil madrasiyah. Okey, ini jawapan nombor 1 lah ni. Ma'aman. Ma'a a'ilatiha. Okey. Baik, soalan kedua tadi apa? Mata. Mata. Jawapan dia mata. Okey, mata zahabat. Okey, kalau tengok dekat ayat ni, dia sama je dalam satu ayat je jawapan dia. Zahabat fi utlatil madrasiyatil madiyah. Pada cuti sekolah. Utlah al-madrasiyah ni cuti sekolah. Okey, al-madiyah, pada cuti sekolah yang lalu. Jadi jawapan nombor 2 tu adalah zahabat salwa ila hadiqatil hayawanat fi utlatil madrasiyatil madiyah. Okey, tandakan nokta. Hari tu Ustazah ada jawab dengan murid-murid. Dia kata, Ustazah, kalau soalan nombor 1 tu kan dia jawapan dia sampai sini. Tapi kalau nak jawab sampai akhir ni boleh tak? Boleh, tulis aja. Okey, asalkan ada jawapan dia tu. Okey, kemudian yang nombor 2 tu nak ulang balik pun tak mengapa ataupun nak ambil yang hujung tu pun boleh. Baik. Boleh Rania? Boleh. Okey, soalan nombor 63. Aina taqa'u hadiqatul hayawanat. Jadi carilah taqa'u kat dalam ni. Biasanya soalan nombor 1, 2, 3 berada di kedudukan atas kan. Jadi ada taqa'u hadzihi hadiqatul hayawanat fi Melaka. Ada nokta berhenti jawab. Okey, jadi tulis yang inilah. Taqa'u hazihi hadiqatul hayawanat fi Malaka. Soalan nombor 3 lah.
Okey, baik. Soalan nombor 4 tadi apa? Terjemahkan. Terjemahkan ni. Namirun dalam bahasa Melayu apa? Harimau. Harimau. Jadi tulislah harimau. Harimau. Tulis Jawi ada yang tulis Rumi. Okey, elakkan. Tapi kalau tak dapat apa maksudnya takut ejaan tu salah boleh je nak tulis dua-dua. Okey, tapi pastikan Jawi kena ada. Muftarisah. Apa maksud muftarisah? Haiwan liar kan? Muftarisah liar. Perkataan muftarisah ni untuk haiwan. Okey, muftarisah ni liar. Kalau yang jinak, jinak apa jinak? Alifatu. Ini jinak jinak. Okey, kalau yang liar ni lah muftarisah lah. Baik. Nombor 65. Mata rojaat Salwa. Bila dia balik dengan keluarganya ke rumah. Okey, tengoklah dekat petikan tu ada tak kata roja'ah, roja'ah, roja'ah. Okey, baca. Kat sini ada okey, hunaka hayawanat kasira. Okey, kat sini ada nama-nama haiwan. Kemudian ada ba'da zalika tanawalat. Tak ada lagi. Okey, wafil masai. Bermula daripada wafil masai ni, nampak tak roja'u ni? Roja'u ni daripada perkataan roja'ah. Dia twist edaan saja dekat situ. Okey, sebab dia guna domer berlainan. Wa fil masai raja'u ilal baiti wa sya'aru bil farhi wa sa'adah bitilka ziyarah. Boleh sampai sini atau nak sampai sini saja pun boleh sebab ada perkataan al-bait tadi. Okey, ada perkataan bait tadi kan kat bawah tu kan. Jadi inilah jawapan nombor 5. Wa fil masai. Dia kata bilalah Rania pula. Bila Salwa ni balik. Okey. Petang hari lah. Fil masai petang. Okey. Okey. Dah selesai 65 soalan kita bincangkan bersama-sama. Okey. Jadi Rania, boleh Rania? Agak-agak lah. Boleh tak A ni? Hari tu A kan percubaan kan? Okay, InsyaAllah bolehlah. Mana yang lemah boleh perbaiki dengan memperbanyakkan latihan lah. InsyaAllah sebab dia tak susah pun. Mudah je. Cuma kadang-kadang kita lupa itu biasa. Tapi boleh kalau kita fokus dan banyakkan latihan. Itulah dia cara untuk buat dengan baik. Okay, banyakkan latihan. Baik, insyaAllah mungkin kita ada satu saja lagi kelas. Boleh satu lagi. Nak buat macam ni juga. Kita nak bincangkan soalan. Nanti Ustazah akan bagi set soalan lain pula. Kita boleh buat sama-sama macam ni dan bincangkanlah. Okay, insyaAllah satu saja kelas lagi sebab dah nak periksa sangat. Ustazah tak nak kacau sangatlah ulang kaji. Jadi, untuk hari ini setakat itu saja. InsyaAllah kalau ada soalan boleh tanyalah. Mesej pun boleh. Okay. Jadi ulang kaji dengan baiklah, manjada wajada kata orang Arab kan. Okey, jadi itu saja wallahualam. Terima kasih Rania, syukran. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Sama-sama, terima kasih juga. Okey.